Okay, guys, let us move on to the paper one MRSM. Okay, paper one MRSM. So this is a, I cannot say it's a tough. I cannot say this is a very easy. It's a moderate type of paper, but it's very interesting. When I go through the questions, it look very interesting. Some questions look very simple. Some questions look, you have to think. Okay, and nothing is difficult here. Nothing is. I cannot say it is difficult. You just need an idea. You just need a spark. Understand? Okay, guys, let us move on to the first question. Section A, first question. Okay, now in this question, they ask you to simplify this. They ask you to simplify this into this format, into this form. Okay, if you look at this form, everything is already given, you know, everything is already given. You should understand what I'm telling you, everything. You see, cert A is already given, A is already given, the -3 also given, and here also A. There's only one thing is not given. This is a P. Understand? This is the P. It's not given. Only P is not given. So I think we can able to take this format. We can take this question. We can change into this format. It's actually consider very simple question, class. Very simple question. Okay. So shall we start? Okay, come. Okay. Okay, hope that we can do minimum of 10 questions. Hope that I can settle 10 questions for you guys today. Okay, first thing, guys, what I can tell you a good news. Apa yang saya boleh kata good news adalah benda ni. Nampak? Benda ni dengan benda ni saya nampak macam good news untuk kita. What I said good news, punca kuasa 4, square root of 4 is 2, right? Dan punca kuasa 9 adalah 3. So maksud dia 4 ni boleh keluar daripada kita punya cert. And the 9 also we can take out from the cert. Itu adalah kita punya good news. So that's how you move. Okay, come, we start. So 4. Okay, this cert 4, can I bring outside? Ni darab lah, dot ni darab . And then cert 9, we're going to be 3 outside there. Nampak tak, kelas? So look simple, right? Okay. So that's how you have to think, class. So jangan terus tengok soalan, alamak susah. Don't be like that. Okay. Here you can multiply. Ini boleh darab kan? So you're going to get 8. Okay. So this is your second step. Okay, we have another good news. These two are in the same terms. Nampak ni, dua-dua adalah terms yang sama. Okay, contohlah pelajaran tak faham ni. Sebab selalunya bila kita tengok cert A tu, kita tak akan faham. Okay, sebenarnya dia adalah like terms ataupun dipanggil serupa. For example, 3x dengan 4x boleh ditambah. So 3x, 4x akan jadi 7x, betul tak? 7x. So yang x kat belakang ni tak diganggu tau. You nampak tak, x belakang-belakang ni tak ganggu. So samalah. So 8 tambah dengan 3 is going to be 11. You're going to be 11. Faham tak? 8 tambah 3 akan jadi 11. 11 lah, 11. 11 cert A minus nampak tak? Okay, so kita sudah sampai kepada jawapan dia. Okay, kita jadikan pembuat dia sama. Actually class, this is actually over 1 kan? Kalau you nak tahu ini adalah over 1 kan? Okay, saya nak beritahu kamu benda ni. Ramai pelajar selalu lupa benda ni. Okay, the very simple way to combine fractions. Dengar perkataan saya, the simple way to combine fraction. Tengok ni. Katakan you ada macam ni. Tengok dulu, relax tengok benda ni. So this, let's say this is your fraction. How to make it them a single fraction ataupun kita boleh kata pecahan tunggal, right? Kita boleh kata sebagai pecahan tunggal. Tengok ni . Tengok simple. So ambil pembawa ni darab. Pembawa ni darab. Pembawa dia darab, you akan dapat BD, right? Kat bawah. Lepas tu kita boleh cross multiple. Ini darab sebelah sini, dia akan jadi AD. Tambah. You darab sebelah sini, you akan dapat CB. Ataupun BC lah. Faham tak? So this how you do
you combine fractions. So sama lah kat sini. You nampak dekat sini. So yang bawah dua-dua ni boleh darab. Lepas tu ini darab dekat atas. So ini 3 ni darab ke atas. Faham tak? That's how you combine. Okay. So shall we combine? Okay, come. So saya letak fraction dulu. Okay, dia kat bawah dia. Okay, 1 times with the cert A, you're going to get cert A, right? Okay. Okay, kalau cert A darab dengan cert A, dia akan jadi A tau. Punca A darab dengan punca A akan jadi A kan? So you akan dapat 11A. Minus 1 kali 3, 3 lah. Jangan pula tanya saya kenapa pula. Okay. So 1 times 3 is going to be 3. Faham? Sampai sini saya rasa you orang dah faham dah. Okay, we already into the last step. So kalau you tengok dekat bawah ni dia jadi A tau. Tapi dekat bawah kita ni ada cert. Okay, macam mana tadi? Baru tadi saya beritahu kamu. Macam mana dia boleh jadi cert A boleh jadi A. Kalau cert A darab dengan cert A dia akan jadi A, betul tak? Jadi dengar. So apa yang you kena buat? You kena darab dengan cert A. Atas semua darab dengan cert A. Faham tak? Okay, bila cert A dengan cert A didarab. So when you multiply the same cert A. Tengok So cert A and cert A going to be A. Okay, yang ni nak darab masuk boleh lah kelas. Tapi tak perlu darab masuk dalam lah. Okay. So when I do this question, so there are one student asking me this question. Dia tanya, sir, kenapa saya letak cert A tu dekat belakang? Kenapa tak letak ke depan? Depan pun boleh letak. Saya cuma nak bagi sama dengan benda ni lah. Itu saja. Faham tak? Saya nak bagi sama dengan benda ni saja. You nampak dia punya cert A ada dekat belakang. You nak letak depan pun boleh. Tapi kita cuba ikut sama dengan dia lah. Faham? So this is how. Okay? So kita diminta apa? Simplify. So kita sudah sampai kepada bentuk ni. Dapat tak kelas? So this your answer. Settle? Faster class, faster. Give me once you're done, let me know. I can go for next question. Guys, are you there? Done. Okay, thank you. Okay, 3 orang kata done. So cukup lah. Kalau dah kata done tu saya tamu tunggu lama dah. Okay guys. Now, this is another interesting and easy questions. Saya pernah buat banyak soalan. Tapi ini soalan yang saya rasa senang untuk kamu lah. Okay. Kelas, apa yang kita kena buat? Di sini, dia ada sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nampak? We have left and right. So what are you going to do, guys? What are you going to do? The left hand side, the right hand, sorry, this is the left, right? You take your left hand side here. Okay, kita cuba tukar samakan kepada sebelah kanan kita. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay. Hope that you understand how to break this thing. Ingat lagi tak macam mana benda ni muncul? Kamu kena reverse proses dia balik. Okay, tambah ni sebenarnya datang daripada darab kan? Macam ni, tengok ni. 5. Kalau you tak faham, saya tulis untuk kamu. Darab, darab. Dot ni darab lah, darab. 501. Nampak kan? Selalunya darab ni lah yang jadi macam ni. Darab ni akan jadi macam ni lah. Betul tak? Kita dah buat reverse balik tau. Kita dah tengah reverse balik. Kita pecahkan dia balik. Okay, tambah. Nampak? Inilah saya sudah reverse balik kat sini. So yang ni memang tak ada apalah. Okay, yang belakang tu saya tulis balik. Saya cuma tak mau ganggu dia saja. Let them follow us. Bagi dia ikut kita dululah, nanti kamu akan tahu. Okay guys, ready? Okay, your second step is kalau you tak faham benda ni, okay, boleh tak saya factorize dia? You faham tak apa maksud factorize? Okay, ini satu kumpulan. Sini satu kumpulan. Dan ini pun satu kumpulan. Dalam ketiga-tiga kumpulan ni, apa yang sama lah ni sama. 5 kuasa X tu sama. Nampak? Dekat sini pada 5 kuasa X. Faham tak? Dalam semua tiga-tiga kumpulan tu 5 kuasa X tu dia sama. So kalau dia sama, apa yang kita boleh buat? Selalunya kalau sama kita boleh factorize, right? So kita factorize keluarkan dia. So bila dah factorize, maksudnya dah tak ada kat sini dah. So tinggal 5 saja kat sini. So yang ni pun saya dah factorize. Dah tinggal 5 kuasa 3. So 5 kuasa 3 adalah 125. 125.
Okay, yang ni pula ada pelajar keliru tau. So 5 kuasa X ni, sebelah dia sebenarnya ada satu nilai. Nilai dia satu ada sebelah dia. Betul tak? Ada satu. So kalau you dah keluarkan 5X ni, 5 kuasa X ni dah keluar, tinggal satu tempat dia. So tempat dia ada satu. So jadi tambah satu kat sini. Jangan lupa. I saw few of them miss this one. Pity them. Kesian mereka. Faham ah? So if I any doubt, no right? Guys, if you have any doubt, please voice out. Okay. So kamu pelajar tingkatan 5 nak duduk exam. So sudah jadi kurang daripada 40 hari dah. Okay. Already less in between of 30 to 40 days if not mistaken. Okay. Jadi tolong berhati-hati. So jangan duduk senyap saja. Kalau ada problem tanya. Okay kelas. Semua ni adalah sama dengan semua ni. So ada pelajar fikir, kenapa sebelah jadi sama? Sebab sebelah depan dia ada 5X, sini pun ada 5X. Jadi semua ni mesti sama dengan inilah. Itu saja cerita dia. Faham? So that's a story. So jadi kita buat apa? Jadi kita buat apa? Kita keluarkan dia. Ini adalah 136. Betul kan? Tambah semua ni 136. Okay, minus you get 100 and sorry. Betul lah 131. Sorry, 131. Thank you guys. 131. 131 with the 5x kat sini. Okay, so bawa ke sebelah sini you akan dapat 42x is 126. If you divide with 42 class, 126 divided by 42 berapa kelas? 3. Okay, thank you. Settle. So itu jawapan dia. Habis lah. So that's your index question. Okay guys, settle. 3 marks only, faster. I want to proceed for the next question. Lagi cepat, lagi bagus sebab kita nak buat banyak soalan. Okay, done. Okay, done. Okay, done. Thank you. Good. So we move on to next question. Okay, please. And this is a log question. Another 3 marks question. And the log look like very simple. Okay, trust me guys, very simple. You know why I said very simple. Selalunya saya bukan selalu kata senang untuk kamu. Jangan kata ni selalu senang, kata senang saja, bukan. Okay, kenapa saya selalu suka kata senang? Kalau saya tengok log dia, base dia sama. Nampak log M? Log M. Kalau base dia sama, saya lebih gembira. Bukan saya saja, kamu pun akan gembira. Right? If the base is equal, what we can do, we can combine them, right? We can combine them. Okay, tengok depan. Log. Ready in class? Log. Guys, can I break these two cert? Boleh tak saya pecahkan dia? Saya tak suka dia, saya nak pecahkan sajalah. Okay. No. What I'm going to do? I'm going to do 2 things as one. So jadi tolong dengar dulu. So the good news is dua-dua ni boleh combine. Boleh combine. Kenapa boleh combine? Sebab dia punya base sama. Right? Once the base is equal, we can combine them, right? Okay. Apa yang boleh combine? Ini dua. Yang ini dengan ini saya nak combine. Okay. Macam mana nak combine? Senang saja. So tambah dalam log akan jadi darab, kan? Kalau kita combine, tengok ni. Saya letak satu bracket, senang untuk saya. At the same time, ini saya nak pecah. Saya nak pecah dia, tengok ni. Okay, saya pecah dia, senang untuk saya. So tambah ni akan jadi darab tau. Tambah ni akan jadi darab. Okay, faham? So this is your, what do you call? Sudah kita combine, at the same time saya pecahkan untuk kamu. Ada pelajar kata saya tak pecah pun tak apa, boleh juga, tak ada masalah. So why I'm break that cert? Sebab ni nak mudahkan kerja kamu boleh nampak dengan jelas. Ini dengan ni boleh potong. Sebab sama kan? Kalau sama kita boleh potong buang. Right? So done. Guys, hope that you understand. Please. If you don't understand, please ask me. Don't keep quiet. No more ready, guys. You have no time ready to keep all this in your mind. Okay, the cert ataupun punca 1/2 ni, dia punya punca lah, punca kuasa 2 kan dia akan jadi 1/2. Okay, darab dengan M. Okay, M ni kalau kita tak tulis, maksudnya dia punya kuasa lah 1, kan? Kalau tak tulis. So kalau tak tulis, maksudnya dia punya kuasa 1.
So it's log m. Guys, this is a basic things we already learned in form 3, right? This is the basic things we learn in form 3. Di mana dia punya base, nampak dia punya base sama, base dia m. So kalau index, this is index form. This is indices. In indices, if the base is equal, we can plus or minus the index. So when we can plus, if times means we can plus. So I can plus, I'd straight away plus, senang. It's 3/2. Nampak 3/2. Dan 3/2 ni kita boleh turunkan ke depan. Boleh turun depan. 3/2 ni boleh turun depan. So that means you're going to get and log mm ni pula akan jadi 1 pula. This whole thing become 1. Right? Become 1 because mm whatever base the log will be equal, dia akan jadi 1. So the final answer going to be 32. Sorry, 3/2. Now this answer class. Done. No, this one is memang dia simplified, tapi end of the day you will get, selalunya ingat kelas, evaluate maksud dia akan minta you cari nilai dia. So that is the evaluate. So kadang-kadang simplified and evaluate is almost the same idea. Idea dia sama. But here is you getting the value. Selalunya kalau kita dapat value, kita akan kata soalan itu adalah evaluate. Kalau you dapat dalam X and Y, kita akan kata simplify. Itu saja. So tapi method kita nak bawa dia ni, method penyelesaian dia adalah sama saja. Faham? Okay guys, done? Done, Okay, good. Kalau kita boleh pergi laju macam ni, kita boleh buat banyak soalan. Okay, good. Okay, now look at the question number 3. Okay, diagram 1 shows a first 3 art stats in a cuboid shape. Ni ada 3 objek lah dalam bentuk cuboid. Okay, with the square base. Okay, dengar perkataan ni. Semalam, bila saya buat soalan ini dengan pelajar saya, mereka terlupa baca perkataan ni, mereka duk blur. So, what is this length? Dia orang tanya saya balik. So, square maksud dia, ini pun X. Faham tak? Ini pun X. Sebab square tu maksudnya segi 4 sama. Square tu maksudnya tapak dia segi 4 sama. Square base. Square base maksud dia, tapak dia adalah segi 4 sama. So, jangan lupa. Okay. Arranged by Ali in the new closet. Okay, Ali ini dia susun dalam closet dia. Okay. Dalam dia punya almari lah. Okay, closet tu selalunya kita akan panggil almari, kan? Okay. Sekarang, apa yang dia cuba beritahu kita kat bawah ni pula, baca kat bawah ni pula. Okay, given that the height of the closet is 16 cm. Ni tinggi dia ni lah. Ada pelajar semalam sudah marah saya. So, 60 cm ke? Mana ada almari kecil macam tu? Almari baby goat. Don't ask me that question. Okay. So, whatever they give, just follow saja. Okay. And then the height of the each cuboid is 5 cm more than the previous cuboid. Maksud dia, tinggi dia bertambah. Ada kat sini, dia letak sini. Nampak tinggi dia Y. Lepas tu dia tambah 5. Lepas tu ini pula tambah lagi 5. Nampak kan? So, maksud dia, dia punya tinggi dia bertambah 5. Okay, kelas. Kalau dia bertambah 5, itu menunjukkan dia adalah AP, right? You understand? I hope that you understand what you mean by AP. Arithmetic progression. Dia tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. So, itu dipanggil AP. Okay? Okay, sekarang. So, dia kata apa kat sini? The volume of the cuboid form an arithmetic progression. Ini yang paling penting untuk kita. So, dia kata, dengan sini. Saya tahu tinggi dia memang bentuk satu, tinggi dia bentuk, how to say it? Tinggi dia membentuk arithmetic progression, betul. Tapi sekarang dalam soalan ni dia kata volume dia membentuk arithmetic progression. So jadi saya nak buat apa guys ni? Kita nak cari volume 1 ni dulu. Okay, volume 1. Tahu apa tu volume dia? Volume dia adalah panjang kali lebar kali tinggi. Darab semua ni kan? So X kali Y. Jadi X square Y. Faham? Settle kan? So saya nak buat volume 2. So volume 2 adalah yang ini kali dengan X kat sini kan. Ini satu lagi X. So darab dengan atas. So X kali X akan jadi X square. Darab dengan Y plus 5. Okay, jadi you akan dapat volume 2 lah cukup lah. Volume 2 adalah what do you call X square Y
plus 5x. Okay. So saya tak mau nak cari volume ketiga lah. Tak mau carilah. Selalunya 2 cukup lah kelas untuk kita. Okay. So class, now this is your first term. Now this is your first term and this is your second term. Faham tak? Ini ialah you punya second term. Boleh faham ah? First term and second term. Hope that you understand ah. Okay. So what we can get it from here. A kita adalah, first term kita adalah x square y. Dan D kita ambil second terms, that is x square y plus 5x square. So 5x 5x square, sorry 5x square. Thank you. 5x square minus dengan first term dia. So minus dengan dia punya first term. First term dia adalah x square y. Kan? Ambil second term. To get the D, right? You have to take the second term minus the first term. Faham? So bila you minus, apa yang berlaku adalah x square y dengan x square y boleh kita buang. So tinggallah D kita adalah 5x square. Faham? So these are the few things that you have to get ready before you want to start your work. Okay guys, ready? So kita sudah ada A, kita sudah ada D. So can I take this one, A and D? I'm going to place in my answer sheet. Okay. Okay, ready guys? Ready? Okay, good. Thank you. Oh, jawapan ada kat bawah. Okay, tak apalah, saya letak sini. So saya letak kat sini ya. So ini jawapan A ya. Belum lagi tak? Belum lagi buat. Okay. So what are the information they give you? Okay, dia suruh cari nilai X dengan nilai Y pula. Okay, so kalau cari nilai X dengan nilai Y, selalunya melibatkan dua unknown, is going to be simultaneous equation, right? Kita kena ada dua persamaan. Okay. Tapi 3 markah, itu yang saya benci. Okay, tak apa. Okay, come. You tengok dekat sini, dia kata apa? Dia kata the volume of the sixth, maksudnya volume yang ke-6, volume ke-6, maksudnya T6, T6. T6 is equals to 4500. Ini yang pertama lah. Yang kedua, dia kata the sum of the volume. The sum maksudnya S4. Sum kan, sum of the first 4. Nampak first 4? Is 11,000. So dengan dua benda ni kita kena selesaikan dia. Inilah dua persamaan kita. So inilah dua persamaan kita yang akan bantu kita sekarang. Okay, come on class. So we're going to do very fast. Mana saya nak? Okay, tak apalah, saya letak sini. Okay. So saya nak selesaikan S. Okay, T dia. Hope that I write the formula here. A plus n minus 1D, right? This is your formula. And your Sn formula will be okay, this is your Sn formula. Faham? Okay, jom kita buat. Okay, the formula T will be, nampak? N kamu 6 tau. So you kena ganti dekat sini 6 semua. You kena tahu kan? So ini benda yang mudah kan untuk kamu kan? So A kamu adalah x square y plus n minus 1. This is your n, you know. This is your n. Minus 1 dia akan jadi 5. Okay, dan kita punya D kita lah 5x square. Faham? So jadi saya akan dapat apa kat sini? Saya akan dapat x square. So this is going to be your equation 1 class. Equation 1. So second one, I'm going to use this Sn pula. So Sn pula formula dia adalah, nampak ni, NO2. NO2 kat depan tau, ni 4 ni tau, 4 ni bagi 2, NO2. NO2 become 2, right? Hope that you understand, 2. Then 2A, 2 darab A. Plus N minus 1. N minus 1 is 3. Dan D kamu adalah 5x square. 11,000. Okay, saya tak mau nak darab 2 dalam tau. Saya nak buang 2 ni sebelah sini.
So kalau saya darab 2 darab sebelah sini, buang sebelah sana, dia akan jadi bahagi. Going to be divided by 2, right? So bahagi 2 kan? Bahagi 2. So you akan dapat 5500. Faham? Okay, saya nak buat apa? Saya ada satu cara nak bantu kamu. Okay, apa yang saya nak kata nak bantu kamu? Kamu nampak tak dekat sini ada X square Y? Okay, dekat sini pun ada X square Y. Tapi depan dia ada 2. Okay, kalau kita nak guna cara penghapusan, elimination method. Ingat lagi tak cara penghapusan? So, kalau nak hapuskan dia, kalau nak hapuskan yang depan ni, you kena ada contoh lah X square Y. Kena tolak dengan X square Y. Faham tak? Baru dia akan hilang. So, jadi 2 ni saya nak buang. So, macam mana saya nak buang? Okay, dengar. Saya nak buat benda ni untuk kamu. Saya nak bahagi equation ni semua dengan 2. I'm going to divide the entire equation by 2. So, I'm going to get X square Y. 15 divided by 2 is going to be 15 over 2. Dan 550 bahagi 2, you're going to get 2750. Ini senang untuk saya sekarang. Kita yang kena fikir yang mana senang untuk kita. Faham? This is what mathematics, right? Okay, faham sampai sini? So sekarang saya sudah dapat equation 1 dengan equation 2. So I'm going to take equation mana besar? Equation 1 saya. Tolak equation 2 saya. Okay. Faham? So I'm going to minus. Nampak ni? X square Y minus dengan X square Y. Dua-dua ni akan hilang. Okay. 25 minus dengan 15 over 2. 25 minus 15 over 2. 25 minus 15 over 2. Okay. Ada seorang sudah bagi pembetulan. Thank you. 5. Thank you. Okay guys. 25 minus 15 over 2 berapa? 25 minus 15 over 2. 35 over 2. Okay, thank you. X square. Dan 4,500 minus with the 2750. 4500 minus, you akan dapat 1750. Okay, sampai sini sudah dapat dah. Kita nak berjaya dah. So, darab 2. Darab 2 dia akan jadi 3500. Bagi 35 dia akan dapat 100. And when I do the square root of 100, you're going to get 10. Dan ada pelajar akan tanya saya, kenapa tak ada negatif? Sebab X ni adalah melibatkan dia punya lebar kan? Lebar dia. Depan dia punya panjang lebar kan? So, jadi X tidak boleh jadi negatif. Faham? So, now we already managed to get the X. So, ambil X ni ganti dalam ni lah. Senang untuk saya. So, saya nak ganti kat sini tak? X ganti dengan 10. Sini pun ganti dengan 10. Ganti dengan 10. Yes. Ada pelajar beritahu saya satu cara. Dia kata, sir, boleh tak saya factorize ni? Boleh lah juga. Yes, you can factorize, no problem. Okay. Okay, from 1. From 1, I'm going to get X square akan jadi 100. Another X square kat sini pun akan jadi 100. 4500. So, yang inilah 2500 minus kat sini tau. 2500. 2500 minus dengan 4500, you akan dapat 2000. And then you divide with 100, you're going to get berapa kat sana? You will get 20. So Y kamu 20. Kita sudah berjaya untuk dapatkan nilai X dengan nilai Y. So class, hope that you can understand. Okay, saya kecilkan untuk kamu cepat. Anybody got doubt? Ask me faster. If not, I can go for the B now. Done, Okay, good. Done. Okay, so we already managed to get the X and Y. So we go back to the question what they asked now. Now, Ali, okay, this question actually got some, I don't know, I cannot understand the question, but I come up with simple solution for you guys. Okay, Ali want to arrange 10 cuboid horizontally in a row in the closet. Okay, Ali want to arrange 10 cuboid horizontally in a row in the closet. Actually, saya tak faham kenapa dia kata horizontal. That's the reason. I have no idea. So, but forget it about this. Okay. Katakanlah you nak
betulkan dia, you kata vertically. Ali want to arrange 10 keyboard vertically, okay? Ataupun in a row. Wait. Horizontal in a row. Okay, tak apa. So kita tengok balik benda ni. So kita nak arrange keyboard kamu dalam bentuk macam ni. So nampak dia dekat kan? So dia nak arrange 10 dalam dia. Dia nak arrange 10. So dia nak arrange 10. So boleh tak 10 ni masuk? Itu saja cerita dia. Okay, boleh tak 10 ni masuk? Itu saja. So tapi nak masuk ni ada satu syarat. Dia punya tinggi maksimum yang dia boleh masuk adalah 60 cm. Betul tak? Itu saja. So tinggi maksimum yang boleh masuk adalah 60 cm. Okay. So jadi saya buat apa? I come out with this idea. So saya nak verify dia punya jawapan. Saya buat letak macam ni. TN dia. Okay. Before that. Sekarang saya tak boleh guna volume. Saya nak guna dia punya tinggi dia. Okay. The first height. Tinggi yang pertama adalah 20. So pelajar yang tak faham mana saya dapat 20 ni. Okay, come I show you first. Okay, tengok balik kat sini. Nampak tinggi pertama dia adalah Y kan? So Y kan kita sudah dapat 20. Y ni 20. The second Y is 25. Nampak 25 sebab Y kamu 20. So 20 tambah 5 25. Then your third Y will be your third height. Cannot be height Y lah, height. So height yang berikutnya ini adalah 20. Ini adalah 25. Ini adalah 30. Nampak kan? So sekarang kita nak guna height. We going to use the height. We're going to use the height to measure now. Okay, so I'm going to use the height 20, 25 and 30. Okay, di sini kita akan dapat dua benda yang baru. Dia punya A adalah 20 dan dia punya D adalah 5, right? After you minus you get 5. Okay, saya nak buat verification macam mana tahu? Saya nak letak TN saya should be lesser or equal 60. Faham tak apa yang saya kata kat sini? So maksud dia yang boleh masuk mestilah 60 ataupun kurang. Tak boleh lebih daripada 60. Kalau nak masuk dalam almari itu kan, mestilah 60 ataupun kurang. So saya nak check keyboard yang terakhir yang boleh masuk tu keyboard yang keberapa. So itu yang saya nak check saja. Okay, I'm going to use the formula of TN class. So that is A plus N minus 1D ya. A plus N minus 1. So D kamu adalah 5. So is N minus 1. So buang 20 ke sebelah sana dia akan jadi 40. Right? 40. Because you bring that side, it's going to be minus. 60 minus 20 is 40. So buang 5 pula sebelah sini. Buang 5 dia akan jadi bahagi pula. Dia akan dapat 8. Then after that you plus 1, you're going to get 9. So jadi yang paling maksimum yang boleh masuk adalah keyboard 9 keyboard saja. Keyboard yang ke-9 saja boleh masuk. Faham tak? Keyboard yang ke-9 saja boleh masuk dalam dia. So that means dia kata dia nak masuk 10 keyboard. You tengok dekat sana. You want to arrange 10 keyboard. Okay, in a row. Okay. Can he do that and verify your answer by calculation? So kita sudah buat calculation. So keyboard yang ke-9 saja boleh masuk. Yang paling besar keyboard 9 saja yang boleh masuk. So the rest of the keyboard kita boleh masuk. Faham tak? So jadi can he do that? Cannot. So you write there lah. Okay, nak tulis macam mana? Sekejap kita tulis. Keyboard. Dan keyboards. Ataupun 10th. Maksudnya yang ke-10, 10th keyboard. 10th keyboard can't fit. Can't fit in the closet lah. Cukup lah. Faham tak? So 10th. Maksudnya keyboard yang ke-10. 10th keyboard can't fit in the closet. Faham? Itu cerita saya lah. Itu apa yang saya nak cuba bagi kat dia lah. Sorry guys.
Okay, done. So sebab apa? Sebab yang hanya boleh masuk adalah 9 saja. Maximum only can go 10. Sorry, 9. So yang ke 10 tu tak boleh masuk. Dia nak masukkan 10 keyboard. So tak boleh. Okay. So done. Done means let me know. I will go for next question. Done. Okay, good. Thank you. Okay, dalam kertas ni, inilah satu-satu soalan yang bukan saya nak kata you tak boleh faham, sebab ada pelajar yang berjaya selesaikan dia. Okay, ada pelajar yang berjaya selesaikan soalan ni. Okay, without my help, there are some students can tackle these questions. So just we want to know the process, then we just do as usual. Okay. So sekarang dia kata apa? Diagram 2 shows a parallelogram ABCD in such that the length of AB is 10 unit more than the length of AQ. Okay, dia kata panjang AQ ni dia tak bagi. So jadi saya, oleh kerana dia tak bagi, saya nak letak X. Kan kita letak X lah. Kita punya kawan rapat kita lah X lah daripada dulu kan. Ada pelajar tanya, sir boleh letak huruf lain ke? Boleh lah, tak ada masalah. Tapi kita selalu fobia dengan X kan. So kita letak X lah. Okay. So dia kata panjang AB adalah 10 unit lebih. Can you see this one? AB is 10 unit more. 10 unit more. Maksud dia panjang AB adalah 10 unit lebih. That means X tambah 10 lah. Faham? X tambah 10. Itu sajalah cerita kita. Simpan dulu. Okay, kita pergi kepada soalan dia. If the area of the parallelogram does not exceed P unit square. Maksud dia luas ni tak melebihi P unit square. Tak boleh lebih. Does not exceed. Does not exceed. Okay, find the range of the length of AQ in terms of P. Okay, dia suruh cari inilah AQ. So dia suruh cari X lah kan? Okay, jom kita buat. So class, hope that you understand what is the area of what do you call it, the parallelogram. So luas parallelogram adalah tapak dia ataupun base times the height. Itu saja habis. Itu saja. Okay, so kita punya base adalah sama dengan ni lah, X tambah 10, bawah dia pun mesti X tambah 10 kan. So X tambah 10 darab dengan X ke atas. Faham? Okay, jom . So jadi tengok depan. X darab dengan X tambah 10. Okay, listen carefully. So inilah luas dia, luas dia tidak melebihi. Does not exceed. Okay, saya dah beritahu kamu banyak kali dah. Does not exceed maksudnya tak lebih. That means should be less and equal symbol should be there. Kenapa? Sebab ada perkataan not. Kalau ada perkataan not, mesti wajib kena ada equal. Faham? Does not exceed P. Tak boleh lebih P. Okay, anybody? Sir, X plus 10, right? Oh, sir tulis X plus P. Alamak, sorry kelas. Daripada mana datang P? Oh. Thank you. Too many things in my mind. Lucky you remind me, you trigger me earlier. Kalau saya habis semua soalan, nanti you trigger, padang balik semua. Okay guys, hope that you understand this formation. Inilah yang paling penting untuk kita. Kalau you sudah bentuk ni, I think the process going to be very simple for you after this. Okay kelas, ini adalah quadratic equation. Tengok ni quadratic equation dia. Okay, so I ask my students, what do you understand? Saya tanya pelajar saya, apa yang you faham? Okay, what you have to do. Sebab you kena ada flow dalam you punya mind. You kena ada flow. Nak buat apa tu, you kena ada flow. Then you can use it, that flow, and you can just go through, right? Okay, katakan ini adalah satu quadratic equation. So apa kita akan buat? Kita kena cari dia punya factorization. Yes, kita kena cari dia punya factorization. Kita kena factorize dia, betul tak? Kita kena factorize dia, lepas tu kita akan dapat nilai X dia kan? Kita akan dapat dua nilai X dia, lepas tu kita akan lukis graf. Yes, lukis graf. Dan kita akan letak dua nilai X yang kita dapat tu. Kan, kita akan lukis graf. Ini adalah negatif, ini adalah positif. Kita akan letak dua nilai. Ini nilai kecil tau. Ini nilai kecil, ini nilai besar. Faham? Kita akan letak nilai kecil, nilai besar. Lepas tu dia kata kurang daripada kosong.
So less than 0 is a negative area. So jadi kamu kena dapatkan nilai X antara ni lah kelas. Kan? Betul tak? So inilah you punya proses. Betul tak? This is a process. Tapi dalam proses ni ada satu benda yang ganggu kita. Kita tak boleh nak factorize. Kita tak boleh nak factorize. Sebab disebabkan oleh P ni. Kita tak boleh nak factorize dia. We cannot factorize this. Right? Okay. So kalau tak boleh factorize, bukan tak boleh buat. Boleh. Kalau tak boleh factorize, we have. Kita ada apa? Kalau tak boleh factorize. Anyone? Kalau tak boleh factorize, what we can do? Yes, we can use quadratic formula. Yes, good guys, good. Quadratic formula ini dia. Kalau tak boleh factorize, gunalah quadratic formula. Ada pelajar yang beritahu saya ni benda ni. So it's good, right? Inilah quadratic formula. Faham tak? So kalau tak boleh factorize, kita kena guna ni lah. Faham tak? So jadi kita nak guna ni boleh ya? Ready ya? Okay, X. Okay, negatif 10 lah. B kan? B ya? Tambah tolak. Okay guys, tak mau nak buat kerja banyak tau. So jadi you need to help me. B square. Ini B tau. B kena square. Square means dia akan jadi 100. Minus 4AC. 4. Ini A tau. Ini A. Lepas tu ini adalah C dia. So 4AC. Jadi you akan dapat apa? You akan dapat negatif. Siapa lah saya tulis 4AC. Boleh faham? 4AC. Bahagi dengan divide by 2A. 2A. A kamu 1. Boleh faham? Okay. A kamu mestilah 1. Got it guys? Okay. After that. Okay, saya nak buat apa kat sini tahu? Can I factorize? Boleh tak saya factorize 4? Sebab sini pun ada 4, sini pun ada 4 kan? Saya nak factorize 4. So nanti jangan lupa tahu, 90 ni akan jadi positif tau. Nanti jangan lupa tu. So saya nak factorize 4. So kalau saya factorize 4, ini akan jadi 25. Kan? Daripada 100 ni kalau you factorize 4, dia akan jadi 25, right? Plus. Okay, kalau you dah factorize 4 ni, tinggallah P. So pelajar yang tak faham, tolong beritahu saya. Jangan dulu diam. So you should understand what I'm doing here. Then I will tell you the reason why I factorize. Kenapa saya factorize? Apa dia 4? Ada pelajar dah tanya dah, sir, kalau saya tak factorize salah ke? Bukan salah, you tak boleh ringkaskan dia. That's the reason. Kenapa saya factorize, saya nak ringkaskan dia. Okay, come. I show you one more step. Okay, kenapa saya factorize 4 ni? Sebab punca kuasa 4 akan jadi 2. Jadi 4 ni boleh keluar daripada kita punya square root. So jadi kamu akan dapat macam ni. Nampak tak kelas? Okay, one more last step. Okay, bila saya nak buat apa? Saya boleh ambil 2 ni, bahagi 2 dekat sini dan bahagi 2 dekat sini. That's the reason. Jadi saya boleh ringkaskan dia. So jadi my last step here is going to be negative 5 plus minus. Okay, done. So this is your last step of factorization. Faham? Ini adalah step yang paling terakhir sekali. Boleh faham? So di sini kelas kamu dah ada 2 jawapan tau. Di sini kamu ada 2 jawapan. Okay, tapi kita buat graf dia dulu. Okay, yang mana besar? Selalunya kelas yang ada positif ni dia besar lah sebab kan? You tengok ni, saya tulis kat sini. Tengok dulu kenapa dia jadi besar.
So, kenapa dia jadi besar? Sebab dia ada positif. Yang kedua, dia akan jadi kecil sebab dia ada negatif tengah-tengah dia. Jadi jawapan dia memang akan berakhir dengan negatif. Yang ni, yang sini, yang ni adalah negatif tau. Nampak tak? Yang ni, semua ni negatif tau. Semua ni akan dapat nilai negatif. Yang ni tak semestinya negatif. Dia boleh jadi positif. Dia boleh jadi positif. Sebab ada pelajar tanya saya. Dia tanya saya, macam mana you tahu dia positif? Sebab dalam dia sudah pun ada 25. Punca kuasa 25, sudah pun 5 kan? So P ni mestilah ada satu nilai, betul tak? P itu ada satu nilai kan? So that means this is already more than 25. So kalau more than 25, already more than 5. So jadi you tambah contohlah, negatif 5, katakan dia dalam punca dia adalah contohlah 6. So jawapan kamu satu lah. Faham tak? So confirm yang ni positif. Tapi kalau yang di sini pula, kalau ni negatif 5, katakan dalam dia punca dia 6 tadi, you akan dapat negatif 11. Faham tak? Okay, sebab tu saya kata dia kecil. Okay, sekarang ini adalah negatif, yang ini dua ni adalah positif. Right, guys? Okay, kamu nak pilih macam mana kelas? Tengok ni. Okay, ini dia menunjukkan apa dia? Kurang daripada kosong. Less than 0. Kalau dia kurang daripada kosong, maksud dia apa? Anyone? Kalau dia kurang daripada kosong, apa maksud dia kelas? Anyone please? Jangan duduk diam. Nanti kamu boring, saya pun boring pula. Guys, less than 0, what do you mean by that? Negative. Negative, yes. Less than 0 akan bagi kamu jawapan negatif, jadi you kena ambil jawapan negatif ni. Ini jawapannya. Faham? So sekarang dengar cerita saya, dengar. So nilai X kita mestilah di antara, dengar sini ya, di antara. Ini bentuk dia, yang ini. Dengar dulu Di antara negatif 5 tambah wait after that I will explain to you. Okay, this is supposed to be your answer, right? Okay, ini sepatutnya akan jadi jawapan kamu kan? Okay, tapi ada satu explanation untuk kamu. Okay, this is supposed to be your answer. Betul tak? Tapi dengar, dia melibatkan nilai X. Okay, X ni adalah melibatkan panjang. X melibatkan panjang. Panjang. Ataupun length, right? X is a length. X is a length. X is a length. Length, can length be negative? Boleh tak panjang jadi negatif? Boleh tak X jadi negatif? Guys, anyone? Boleh tak X jadi negatif? Tak boleh kan? X tak boleh jadi negatif. That's the first thing. You can understand, X cannot be negative. Okay. Tak boleh kan? So can X be 0? Boleh tak X jadi kosong? Kalau X jadi kosong, benda ni tak wujud lah. Paragram ni tak wujud langsung. Paragram langsung tak wujud kalau X kosong. You faham tak? Kalau X kosong, paragram kita tak wujud. Kalau X negatif, tak wujud. Memang tak boleh lah. Length cannot be negative. That's the first rule. So that's why we cannot accept negative answer for the X. Lagi satu, X tak boleh jadi kosong. Kalau jadi kosong, paragram ni tak wujud. So jadi, inilah problem kita akan muncul kat sini. Kamu boleh ambil jawapan positif ni, boleh ambil. Ini tak ada masalah. Tapi jawapan negatif ni kita tak boleh ambil. Tak boleh ambil tau. Tak boleh ambil jawapan ni. So jadi kita kena buat apa tau? Kita pecahkan dia. Sekarang tengok, saya nak buang tau. Saya nak buang ni. Saya nak buang dia. Saya nak ganti dengan kosong. Maksud dia, X should be more than 0, right? X kena mestilah lebih daripada kosong. Nampak tak? X mestilah lebih daripada kosong kan? Mestilah lebih daripada kosong. Dia tak boleh jadi kosong. So, oleh kerana tak boleh jadi kosong pula, equal ni pun saya akan buang. You faham tak sekarang apa cerita dia? So, this is supposed to be your answer. Ni jawapan kamu. So, X mestilah lebih daripada kosong dan kurang daripada benda ni. Nah, habis. Inilah cerita dia. Should be lesser than that. Kenapa tadi jawapan negatif itu saya buang? Sebab jawapan negatif itu kenapa? Sebab X tidak boleh jadi negatif. That's the first thing. X tidak boleh jadi negatif. Yang kedua, X tak boleh jadi kosong juga. Kalau kosong, paragram tu tak wujud. Sebab tu saya buang equal simbol kat sini. Nampak? Kalau equal ada, maksudnya X boleh jadi kosong.
So sekarang saya dah buang simbol equal ni, maksudnya X mestilah lebih daripada kosong. X should be more than 0 and lesser than this. Faham? Okay, inilah cerita soalan ini. Okay, take down this and let me know once you done. Okay guys, done? Okay, done, huh? Okay, thank you. Okay, next question. Now, look at this question. I was surprised looking at the marks there. Tengok ni, markah dia. Satu markah. Okay, satu markah. Okay, baca dia punya soalan. Saya letak dalam bahasa Inggeris untuk kamu. Okay guys, can you give me 1 minute? I'm going to take my water bottle. Help me to settle this. Give me 1 minute. Okay guys, I'm back. Okay, now look at this question. Question B, right? This is supposed to be question B berapa ni? So inilah 4B, right? This is a question 4B. Okay, kelas, di depan kamu ni ada satu graf. Okay, ini graf apa ni kelas? Do you still remember there are 3 graph there? Do you still remember the 3 graph? Tengok depan. Graf yang pertama macam ni. Graf yang kedua bentuk macam ni. Dan graf yang ketiga bentuk macam ni. Ingat lagi tak 3 graf ni? Okay, ini adalah graf yang dipanggil 2 different roots. Ingat lagi tak? 2 different roots. Ini adalah equal roots. Ini dipanggil sebagai equal roots. Dan ini adalah no roots. Ingat lagi tak 3 graf ni? Do you still remember these 3 graph? Ingat tak ingat kelas? Good. Ingat. So ini adalah 2 different roots. So macam mana nak tahu dia 2 different roots? Kamu tengok dia punya paksi X kat sini. Dia sentuh berapa titik? So dia sentuh 2 titik. Dia ada 2 punca yang berbeza. Kalau dia sentuh 1 titik, maksudnya dia ada 2 punca yang sama. Dan kalau dia tak sentuh, maksudnya dia tak ada punca, tiada punca. Faham? So these are the 3 things. Okay, these are the 3 things that you have to remember. Okay, di depan sini kelas, ini adalah graf apa dia? Equal roots, right? This is equal roots. Okay. Ramai pelajar saya, dia tulis equal roots. Dia terus tulis equal roots. Tapi dia tak baca soalan. Okay, apa yang berlaku kelas? Graf kamu sudah dipantulkan dengan garis y is equal to 9. Nampak tak kat sini? Y is equal to 9. The diagram 3 shows the graph of y is equal to x minus m square. Inilah graf kamu, ini graf kamu. When the graph is reflects in the line y is equal to 9, okay? So kamu akan dapat fungsi macam ni pula. Faham? So saya pernah beritahu kamu banyak kali dah. Kamu tak perlu risau dia. So kamu tengok ni. Ini adalah kalau x square kamu positif, dia adalah graf senyum. Dia adalah graf senyum kan kalau dia positif. Kalau x square kamu nampak ni, x square kamu depan dia ada negatif. Kalau depan dia ada negatif, dia adalah graf sedih. Dia adalah graf sedih. Faham tak? Faham? Tadi ini graf senyum. Nanti you kena lukis satu graf sedih lah. Faham? You kena lukis satu graf sedih. Understood, right? Okay, sekarang ada pelajar tanya saya, apa nak buat dengan graf line y is equal to 9? Okay, kalau you tak tahu buat, tengok ni. Just draw me a line. Lukis satu garis yang dipanggil y is equal to 9. Just lukis sajalah. Faham? Ini garis y sama dengan 9. Y sama dengan 9. Mana pun tak apalah, tak ada masalah.
Dan kita nak pantulkan dia. Kita nak pantulkan dia. Tengok depan. Kita nak pantulkan graf kita. Okay, kalau you pantulkan dia, graf ni akan jadi terbalik tau. Graf dia akan jadi macam ni. So graf ni kena dipantulkan. Faham? Sudah pantul kan? So lepas you sudah pantul graf dia, nampak graf dia tadi graf senyum kan? Ni nampak graf senyum. Sudah jadi graf sedih sekarang. Nampak? So sekarang dia sentuh paksi X pada dua titik. Nampak titik ni dia sentuh kat sini dan satu lagi tempat dia sentuh kat sini. So kalau dia sentuh dua tempat, apa nama punca dia kelas? That's all. Itu saja you kena buat. Apa dia? Yes, two real and different roots, right? Different roots. Okay, dalam bahasa Melayu dipanggil dua punca nyata dan berbeza. Dua punca nyata dan berbeza. Faham? Itu cerita dia. Habis. So inilah jawapan dia. Two real and different roots. They will give you 1 marks for this answer. So dia bagi 1 markah. Kelas faham? Kelas, are you there? Faham? Okay, good. Thank you. Done. So jadi 1 markah saja. Jadi you kena faham lah 1 markah tu apa benda tau. 1 markah tu lah sistem yang senang. Maksudnya tak ada banyak pengiraan. Okay? Okay, done. So we move on to next question, number 5. Okay, question number 5. Class, ready? Okay, ini adalah function. Ini adalah function. Right? Ini adalah function. Kelas, ingat lagi tak kelas? Function dia ada 3 diagram. Do you still remember function got 3 diagram? Can anybody tell me the name of the 3 diagram? Sekali lagi saya ulang. Function have 3 diagram. Can anybody open your mic and tell me the name of the 3 diagram, please? Anyone? Guys? Nak panggil siapa ni? We have 3 diagram. Do you still remember 3 diagram? Function ada 3 diagram. So what is the name of the 3 diagram? Abhishek, why you don't want to on your mic? Okay. So ni dia kelas. Semua kawan-kawan ni semua dia kata, oh saya tak ada mic pula. Okay, now tengok depan. So kita ada arrow diagram. Do you still remember arrow diagram yang bentuk macam ni? Yang pergi macam ni? Ini dipanggil arrow diagram. Ingat lagi tak? Ini dipanggil arrow diagram. Yang kedua, kita buat macam ni. Ingat lagi tak ni? Ini dipanggil order pass. Ingat lagi tak? Yang kita letak macam ni semua. So ini dipanggil order pass. Yang ketiga tu kita akan plot dia. Kita akan plot dia. So ini dipanggil graph. So kamu ada 3 benda yang kamu kena ingat kelas. Ini adalah arrow diagram. Arrow diagram gambar raja anak panah. Order pass. Order pass adalah susunan tertib. Dan ini adalah graph. Okay. So kita ada 3 benda yang kamu kena faham. So jangan lupa. Dan di depan kamu ni ini adalah graph. So this is a graph. Ini adalah graph. Okay. Dan first question dia minta domain. Okay. Domain ini datang daripada paksi X. Kamu tolong ambil semua nilai ni. Ni domain tengok ni. Ni domain. Cepat-cepat ambil nilai dia. So ini adalah domain-domain kita. Faham? So apa dia punya domain? Pastikan letak dalam set notation. Kalau dia tak ada bagi set notation, habis kamu tak ada markah pula. So should be in set notation class. Set notation is 1, 2, 4, 5, 7. So this is your, what do you call it? Set notation. Faham? Okay, done. This is your domain. 1, 2, 4, 5, 7. Faham? So domain sudah settle.
So we want, they ask for the next one is dia minta range. Range pula datang daripada paksi Y. Range adalah image tau. Range adalah image. Range adalah image. So ambil semua image ni kelas, ni jawapannya. 2, 3, 5, 6, 8. Cepat tulis dia punya jawapannya. 2, 3, 5, 6, 8. Faham? Habis. Very simple question and see how many marks given for you. 2 markah saja habis. Settle class? I think I no need to spend more time here. Okay? Faster. Done. Done. Okay, good. Okay, come. We're going to settle this question now. Okay, the diagram 5 shows a function f that map to the x, function x map to set x and to the y, and function g that map y to the z. Okay, kamu boleh nampak lah. X pergi ke y ni dipanggil fx dan y pergi ke z pula dipanggil sebagai g. Okay, faham? Okay. Kelas, satu function yang saya boleh nampak direct dekat depan ni, saya boleh nampak terus tau. Ni function dia. Yang ada di depan saya sekarang. Function ni ada dekat depan saya. Okay, function ni dipanggil apa tau? Ini adalah fx. Okay, fx dia sudah bagi. Fx kita adalah 3x tolak 7. Inilah fx. Manakala daripada sini pergi ke sini adalah gx tau. Ini adalah gx. Dan kamu kena faham, gx pun dia sudah bagi dah. Tapi dia bagi kat sini pula gx. You tengok tu. Cuma mereka ni nak kelirukan kita sajalah. So gx. Okay, kalau you tak suka y, you boleh tulis x. Faham tak? Gx pun you boleh tulis sebagai x. No issue, no issue. Tak salah. Faham? So you can write as a x also can, no problem. Kalau you nak tulis y pun boleh lah, tak ada masalah. No issue at all. Nampak? Okay, so ini adalah dua benda yang kita dah ada lah. Okay? Faham? Sekarang kelas, sekarang dengar balik apa yang saya nak cuba beritahu kamu. Ini adalah fungsi G, fungsi F, dan ini adalah fungsi G. Okay, kalau kita baca dia, kita kena ambil fungsi G, kita kena ambil function F. We have to take the F, put inside the G. Faham tak? F masuk dalam G. Itu yang dimaksudkan dia. F kena masuk dalam G. Dalam bentuk tulisan you boleh nampak, tapi dalam bentuk function you kena tulis macam ni tau. F masuk dalam G, F masuk dalam G. Ini bentuk dia. So jangan keliru. Ramai pelajar dia tak faham ni. Selalunya fungsi kita akan macam ambil apa tau? Ambil F masuk dalam G, betul tak? Ambil F masuk dalam G. Yang belakang tu kena masuk ke depan. F masuk dalam G. Ini cara kita tulis. F masuk dalam G. Faham? F masuk dalam G. Tapi dekat sini daripada diagram selalunya lah F masuk dalam G. Tapi jangan pula pandai-pandai tulis FG. Ini salah tau. Kalau FG maksudnya G masuk dalam F. Faham? So you kena tulis GF. Itu yang betul. Ambil F masuk dalam G. Faham? Itu cara yang betul. So jadi dengar. Kamu dekat sini kamu kena ada FG. So yang atas ni adalah FG lah. Maksudnya daripada sini terus lompat pergi ke sini dipanggil FG. Saya letak untuk kamu. Dan terus pergi lompat dekat sini dipanggil FG. Dengar FG. Ini adalah FG. Faham kelas? FG. Saya pula silap. GF. GF. Okay? F terus pergi ke G adalah dipanggil GF. Right? Okay, soalan minta apa tau? Tengok baca soalan dia. Okay, dia minta find the function that map Z to the X in terms of X. So dia nak Z pergi ke X. Ni Z tak nampak Z. Z nak pergi ke X pula. So maksudnya Z ni nak pergi ke X. Z nak pergi ke X. So yang ni pula adalah dengar senang saja. Ni senang saja, jangan risau. Ini pula dipanggil apa tahu? GFX, betul juga GFX. Tapi dia adalah inverse dia.
Kalau kita baca macam ni, ini dipanggil fx. F. Kalau kita baca terbalik, ini dipanggil f inverse. Betul tak? Itu maksud dia lah. Itu maksud dia. You kena faham, ha? Okey, sekarang kita daripada sini nak baca terus ke sini dipanggil GF. So kalau daripada sini nak baca terus ke sini dipanggil GF, tapi songsangan GF. Songsangan GF. So jadi kamu buat apa? Carilah FG dulu. Ha? Cari yang ni. Cari GF dulu. Okey, jom kita cari GF. Okay, F kita tadi berapa? So F kita tadi, F kita adalah 3x tolak 7. Dan 3x tolak 7 ni kena masuk dalam F kan? 3x minus 7 kena masuk dalam F. So kena masuk dalam G. So jadi ambil ni masuk dalam sini. Ni G kan? Ni fungsi G kan? So dia akan ambil masuk dalam G ni. Kat sini. So jadi kita akan dapat one more step. 8 over 4 minus 3x minus 7. Faham tak? Okay, kita ringkaskan dia. So kita akan dapat jawapan GF kita dah apa dah? 8. Okay, kalau you buka kurungan ni, 19 ni akan jadi tambah tau, positif. So 4 plus 7 is going to be 11. Okay, kelas, inilah fungsi GFX. This is your GFX. Okay, your next step is, you kena songsangkan dia. Okay, you kena songsangkan dia. Jom kita songsangkan dia. So, I'm going to put the word let. So, saya nak salin semua ni tau. Tengok ni. Some of your teacher will do different way. Bukan different, sama lah. Cuma dia akan buat dengan cara yang lain sikit saja. 11 minus 3y. You see? Ada cikgu akan masih guna 3x. Tapi saya selalu tukar jadi x saya jadi y. Dan saya samakan dengan x. Faham? So, kamu kena express y sekarang. Itu kerja kita. Okay guys, done. So kalau you sudah berjaya express y, maksudnya you sudah berjaya dapatkan dia punya inverse. So kita punya G ya, F inverse adalah, so sorry, I can put dot, you want to put bracket also can x. So, habis kelas ni jawapan dia, habis. So inilah yang diminta. Faham? So mula-mula dapatkan GF dulu, lepas tu dapatkan songsangan GF. Sebab tadi dengar sini. Kalau yang masih lagi tak faham, dari sini ke sini, ini adalah GFX. Kan, GFX. So jadi sekarang dari sini, ini adalah X tau. Ini adalah Z. So jangan bother yang Y tengah-tengah tu lah, tak perlu risau. So sekarang dia minta, soalan minta Z pergi ke X. Ha, Z pergi ke X. So songsangan GF lah. So jadi you kena tulis G, F, songsangan. Faham? So itu yang kita dapat sini. Faham? Settle. So once you done, let me know, I can go for the next question. Okay guys, done, good, thank you. Okay, this is one of the easiest question that came out in MRSM. Okay, now tengok kita baca soalan ni dulu. Okay, diagram 6 shows that the graph of y is equals to hx lah, ni dia sudah bagi hx. Okay, on the same diagram, sketch the graph of h inverse. Hence state the corresponding coordinate of the 2, 0.
in graph of H inverse. 20 ni kan, dia suruh kamu letakkan dia punya image dia. Okay, Kam? Kalau ini benda yang paling mudah kelas. Do you still remember this? Yes, kan? Last week saja kita buat benda ni. So, ini adalah garis Y sama dengan X. Mesti kena ada. So, apa you buat? You ambil graf ni, pantulkan ke atas, you akan dapat jawapannya. Okay, ambil graf tu, tolong pantulkan ke atas. Susah saya nak pantul. Apa you orang lukis lah. Okay, jadilah kelas saya punya graf. Saya sudah pantul dah. Okay, and then the coordinate is these 2 become 2 here. Sebenarnya dekat sini you boleh tulis lah. Kalau you nak tulis 20. And here is going to be 02. Faham? Habislah. So inilah jawapan kamu dan jangan lupa labelkan dia. Y is equals to okay, kalau nak buat pantulan, tolong guna garis Y sama dengan X. Baru pantulkan dia. Habis kerja kita. Okay guys, done? Settle? Let me know. Senang saja ni. Cepat-cepat. Okay, done ah. Okay, good. Now, this is one of the easiest what you call vector question. Okay, dengar. Dan semua jawapan vektor kamu dalam bentuk matrix tau. This is a matrix form, right? So, kita pun biarkan semua jawapan kita dalam matrix. Jangan pandai-pandai pergi tukar tau. So, kalau soalan kamu semua dalam bentuk matrix, just leave your answer in matrix form. Selagi soalan beritahu kamu. There are some questions they will mention change into this format. Maksudnya ada soalan dia kata in the form xi plus yj. Dia akan beritahu lah. Minta you tukar dalam bentuk ni. So kalau dia minta, you buat. Kalau dia tak minta, biarkan dalam bentuk yang ada dekat depan kita. So it's 2a minus b. Now their student ask me a question. Sir, dekat sini tak ada dash. Tapi sir letak dash kenapa? Sebab dalam kita punya soalan in a typing concept, vektor ni kadang-kadang kita boleh bold dia. Tahu tak? You boleh letak macam ni pun boleh. You boleh letak macam ni pun boleh. Atau you tak mau letak dua-dua ni, you nak bold dia. Bold maksudnya you nak hitamkan dia, bold dia. Faham? So all this is the same concept. Faham ah? Sebab kita mana boleh tulis dalam bentuk bold, right? So that's why I put a dash there. Okay, 2A. A kamu adalah 593. Two 12. Okay, done. This is your answer. Faham? Habis dah jawapan A1 dah. A1 sudah habis. Okay, A2. So they ask you to get the unit vector of the 2A minus B. Inilah 2A minus B. Inilah.
Okay guys, do you still remember what is a unit vector? Yes, kamu kena buat apa? Ambil vektor ni, kena bahagi dengan, kita kena bahagi dengan dia punya magnitude dia. Faham? You kena bahagi dengan dia punya magnitude. So you have two options. You can find the magnitude separately. Come, kita buat secara berasingan. So magnitude of nampak you dapat 10 kan? So ada pelajar tak tahu tulis ni. Tengok depan. Okay, tengok ah. Okay, ambil vektor kita ni. Ni vektor kita kan? Kena bahagi dengan kita punya magnitude di 10. Kena bagi 10. Okay, dalam matrix sebenarnya kita tak boleh tulis konsep bahagi macam ni tau. Kita tak boleh tulis macam ni kan? So jadi per 10 ni kita akan tulis kat depan per 10 kat depan. Faham tak? Ha? Tak boleh nak bahagi 10 kat bawah, per 10 kat depan tu. So you going have to write 1 or 10 kat depan. Okay, jawapan ni betul. Tapi kalau you tinggalkan jawapan macam ni, kita tak akan bagi kamu markah penuh sebab ini masih boleh diringkaskan lagi. Guys, can you factorize 2 daripada dia ni? Boleh tak you factorize 2 daripada matrix kita? Can right? Okay, good. Kalau you factorize 2, saya keluarkan 2 kat depan tu. Nampak? So kalau factorize 2, dia akan jadi 4. Yang bawah tu akan jadi 3. And your final answer is 1/5. Nampak? So ini jawapan kamu. Your final answer. Guys, are you there? So ini jawapan kamu. Okay, matrix, vector done. Take your answer from for the vector. Done. Okay, good. Sir, I don't understand why it's 2 or 10. From here, daripada sini kan, daripada sini kita sudah keluarkan 2. So sudah factorize 2. So 2 tu sudah letak atas lah. Faham? 8 dengan 6 boleh factorize berapa? Normally class 8 and 6, what you can factorize? You can factorize 2, right? You boleh letak 2 keluarkan, ingat lagi tak? Example 8 plus 6. You can factorize 2, right? Faham tak apa yang saya buat ni? 2 ni saya sudah factorize ke depan. So 2 tu lah yang saya letak ke depan ni, atas dia ni. So that's why the 2/10 I simplify is become 1/5. Faham? Daripada 8 dengan 6 tu kita keluarkan, kita factorize 2. 2 tu saya letak atas. Then 2/10 tu kita ringkaskan jadi 1/5. Faham? Okay, good. Okay, faster. I'm waiting for your response. Last week kamu punya response cukup bagus. Hari ini sudah jadi teruk sangat. Cukup teruk. Last week saya dengar suara kamu. Hari ini langsung tak dengar suara kamu. Okay, done. Okay, good. Thank you. Okay. Diagram 7 shows a straight line AB. Straight line AB ni straight line lah. AB ni straight line AB. And straight line CD, they are intercept at the point C. Mereka bersilang dekat point C. Okay, itu saja cerita dia lah. Okay. Nah, apa yang dibagi kat kita lah, given that the C is the midpoint of AB. Okay, C adalah midpoint AB. So saya nak dapatkan C dulu lah. So can I do it here? I get C here. C adalah midpoint dia. So 6 tambah 2 bahagi 2. 6 tambah 0
bagi 2. So kamu akan dapat dekat sini adalah 4, 3. Faham tak kelas? So ini jawapan dia 4, 3. Yang jawapan C ni. Okay, 4, 3 saya sudah dapat C. Faham tak kelas? So I already managed to get the midpoint. Midpoint dapat satu jawapan, dapat idea kan? Okay, lepas tu dia kata apa kat sini kat kita? Dia kata HED is equal to KCD. Okay, HED is equal to KCD. So dia suruh cari nilai R. Okay guys, dia bagi kita H dengan K dan minta kita cari nilai R. Okay, I don't think so this is so important for us actually. Without this one also we can find the answer. Okay guys, can I give you 1 minute for you to do for me the question? Find for me the R. So idea apa you nak guna? Cuba tengok. Okay guys. Memang ini koordinat geometri. Ini memang chapter ni koordinat geometri. Kamu ingat tak kelas? What do you call division of line segment yang kita ada MN dekat sini. Ini darab sebelah ini titik ni kan. Kita ada X1, Y1. Ini ada X2, Y2. Kita akan darab ni ke sebelah sini. Ingat lagi tak ni? So kamu boleh guna sistem ni pun boleh guna. Tapi saya rasa sistem ni pun tak perlu dahsyat sangat. Kelas, tiga-tiga titik ni berada di satu garis yang sama, betul tak? Tiga-tiga titik ni berada di atas satu garis yang sama. Satu garis yang sama dipanggil collinear, right? Okay. Kalau mereka tiga-tiga ni dalam satu garis yang sama, apa yang you faham? Anybody got idea? Yes, same gradient. Yes. Mereka akan ada gradient yang sama. So, mereka akan ada gradient yang sama. Okay, tengok ni saya buatkan untuk kamu. Okay, saya guna dua titik ni cari gradient dulu. Tahu formula gradient? Yes, Y tolak Y. So, 3 tolak 0. Ni, 3 ni tolak 0. Dan 4 tolak dengan negatif 2. 4 tolak negatif 2. 4 tolak negatif 2. Ini adalah gradient pertama. Okay, gradient kedua, saya ambil ini yang bawah ni pula. 0, saya ambil sinilah. Negatif 4 tolak dengan 0. Negatif 4 tolak dengan 0. Negatif 4 tolak dengan 0. R tolak dengan negatif 2. R tolak dengan negatif 2. R tolak dengan negatif 2. Faham? Faham tak? Sebab dua-dua gradient mestilah sama kan? Cuba selesaikan dia. Kita akan dapat jawapan. Cepat. Ini adalah 6. 6 darab dengan 4. Negatif 24. Ini 6 tau. 6 kali 4 negatif 24. So bahagi 3. Dan tolak 2. So R kamu lah negatif 10. Habis. So this is your answer class for this question. Done guys, good. Done faham Okay, cukuplah kelas ni, tak perlu buang masa kamu banyak sangat kat sini. Okay, question number 7. Okay, kelas dengar sini. Okay, yang ini sebenarnya boleh didapatkan jawapan dia ni. Okay, now I can ask you what is this class? Can anybody tell me what is this? Guys, can anybody tell me what is this? Yes, saya tahu ramai di antara kamu akan kata itu adalah pi. Okay, saya tahu pi. Tapi ini adalah ini bukan degree tahu, ini adalah radian. Ini bukan sudut, ini adalah bukan sudut pula. Ini bukan darjah, ini adalah radian. Ini adalah radian. Ingat kita radian? Okay, kalau you nak guna calculator,
Sebab calculator kita, kalau you tengok calculator kamu kan, if you look at your calculator, dekat atas tu ada huruf D. So D ni menunjukkan degree tau. D ni menunjukkan degree. Okay. Jadi selalunya kita nak masukkan benda ni, kita kena ada R lah. R tu adalah radian tau. Tapi kalau you tak mau nak guna R pun tak apa. So kita semua dah tahu pi ni adalah 180, betul tak? Pi adalah 180 kan? Jadi 180 bagi 3, 60. So kamu boleh tekan calculator. 4 cos 60 berapa? Cuba tekan calculator. 4 cos 60 berapa kelas? Tekan calculator please. Jadi kan ini boleh selesai. Ini kamu akan dapat 2, right? Ramai bagi saya jawapan 2. Okay, good. Thank you. Dan ini saya letak belakang 92 ni. Sebab kenapa tahu? Ini adalah quadratic equation. Ini adalah quadratic equation di mana A kamu adalah 15. Ini A tahu. A kamu 15. B kamu -1. Ni -1. Dan C kamu adalah -2. Faham? So, can anybody help me to give me the answer of the cos? Berapa jawapan kalkulator kamu bagi? Cepat. Bantu saya. Thank you. 205. Satu lagi? Dia kena ada 2 cos kan? -103. Okay, good. Thank you. Okay, jadi jangan lupa tahu. Ini kena factorize letak ke atas. Macam mana tahu factorize kan? 5 ni pindah dulu. 5 pindah, dia akan jadi 5 cos X. Dan lepas tu pindah 2 ni. 2 ni positif. Pindah sebelah ni, dia akan jadi -2. So, ini pun sama. Pindah 3 dulu. Bila you pindah 3, dia akan jadi 3 cos X. Dan kamu ada -1. Pindah sana, dia akan jadi tambah 1. So, inilah cara factorize dia. Faham? So, this is your idea. So, sekarang, apa yang kamu kena buat, dengar betul-betul. Kamu kena selesaikan dua-dua ni. Ini, dekat sini you akan dapat 2 jawapan, dekat sini you akan dapat 2 jawapan. Faham? Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, pindahkan cos ke sebelah sana. Dia akan jadi shift cos macam ni. 2/5. Dan shift cos 2/5 berapa kelas? Shift cos 2/5. So, kamu akan dapat 66. 66 point berapa? 42, right? Kan? 66.42, right? Okay, thank you. Okay, lepas tu jangan lupa kamu kena ambil tahu di mana dia adalah positif. So, cos kita positif dalam kuadran pertama dengan kuadran kedua. Faham? Dekat kuadran pertama saya tulis kat sini. Ini kuadran pertama ni jawapan dia adalah theta lah. Ataupun X lah, saya tulis X lah. Ini X kan? Ini X kan? Yang ni adalah 360. Tolak X kat sini. Faham? So, jadi dekat sini jawapan dia X ni lah. Jawapan dia X kat sini. Yang jawapan dekat bawah ni pula, you kena ambil 360. Okay. Saya tulis besar-besar kat atas now untuk kamu. Jadi sini ya. Okay, saya tulis kat atas ni. Baru you akan faham. So, dengan sini kelas, ini adalah nilai dia X ataupun A. Saya akan tulis A untuk pelajar saya. So, ini adalah 180 minus X. Ini adalah 180 plus X. Di sini adalah 360 minus X. So, jadi kalau you pilih kawasan ini adalah X. X ni jawapan ini lah. X jawapan dia. Ini jawapan dia X. Yang bawah ni adalah 360. Tolak X. Tolak dengan ini. So, jadi kita akan dapat 2 jawapan. Jom kita buat sama-sama. So, X kita adalah okay, yang bawah tu berapa? 360. Tolak kan? So, yang akan dapat 293.58. Okay, thank you. Faham? So, inilah 2 jawapan kamu. Ini 2 jawapan kamu. Settle. So, settle. Kita pergi sebelah sini pula.
Okay, bawa cos ke sebelah sana. Dia akan jadi shift cos. So, jangan guna negatif tau. Jangan guna negatif. So, 1/3 saja. Sebenarnya posisi negatif itu adalah untuk menentukan kedudukan saja. Kuadran dia saja. So, kalau di tengah kalkulator shift cos of 1/3, kamu akan dapat 70 Okay, thank you. Okay, di sini pula. Okay, di sini pula cos kamu negatif tak nampak? Cos kamu negatif kan? So, cos negatif berlaku dekat 2 dengan 3. Okay, 2 maksudnya 180 tolak X. X inilah X kamu. Inilah X kamu. Yang ni pula 180 tambah X ni. Tambah X ni. So, kalau you nak pandai, you kena hafal ni tau. Ni senang untuk kamu. Kalau you hafal. So, jadi jawapan pertama. So, 180 tolak. Yes, 109.47. Another one is 180 plus, kan? Okay, kelas, saya sudah dapat 2 jawapan ni. Faham? So, this your answers. Okay, and then normally kelas, kalau you ada masa, write this one. Okay, this is your final answer. Kalau you ada masa, tulis ni. Should be very clean. Solution kamu. Susun semua jawapan kamu. So, which one is A, B, and C? Oh, inilah A. Ni depan ni A. This is your A. Yang ni B. Yang ni C. So, yang tak tulis ni maksudnya satu kan? So, A is 15, B is 91, and C is 92. So, this is your X. Ini akan jadi X kamu. Faham? Okay, good. Guys, faster. I want to move on to next question. Kita baru ke soalan nombor berapa ni? Ni baru soalan 7. Kita estimate 10 question, right? Done, huh? Done. Okay, good. Thank you. Okay, look at this question. Okay, saya nak buat apa dulu? Okay, ni tak apalah. Saya nak salin ni dulu. I want to copy this one first. Come on. So this is 5, 4. Guys, can I factorize 2 from here? Boleh tak saya factorize 2 daripada dia? Nampak tak? Tolong dengar kelas. I want to factorize 2 here. Saya nak factorize 2 daripada sini. Saya nak factorize 2. Dengar, saya nak factorize 2. Okay, 2 tu saya letak ke depan ni. 2 ni saya nak letak ke depan ni. Ha? I factorize 2. Ha? Kalau saya factorize 2, dia akan jadi 4x minus 19. Faham? Okay. And then guys, what do you do? Saya bagi kamu satu cadangan untuk kamu, bagi kamu faham dengan lebih mudah. Dengar. Kamu buat apa? Kita hanya, dengar perkataan saya tahu. Kita hanya boleh buat integration ini saja. Sebab dengar tahu, sebab integration yang ini akan bagi kita jawapan ini, itu saja. So, dengar betul-betul perkataan saya, integration yang ini saja tahu, ini saja boleh buat integration. When you integrate this, bila you buat integration yang ini, you akan dapat jawapan ini. So, jadi kita hanya mampu buat integrasi ini saja. Betul tak? So, what I'm going to do, I just want to copy. Tengok apa yang saya nak buat. Saya salin tu saja tau. Saya nak salin ni. Saya nak salin kat sini. Tengok, saya nak salin.
Nampak? So, sudah salin kan? Okay, apa yang saya boleh buat? Ini semua yang fitting ni saya boleh letak kat depan ni lah. 5-4 tu tak ada masalah. 5-4. Okay. Kelas, kedua-dua belah ni mesti sama tau. Kena ada sama. Kedua-dua belah ni mesti sama. Okay, kamu tengok pengatas dia. Atas dia semua sama. Yang ni pun sama. Tapi ada satu benda hilang di sebelah kanan kamu. Nampak? Dua ni hilang. So, benda yang hilang tu you kena letak kat depan dia. Jangan bawa masuk dalam. Jangan masuk dalam. So, 2 kena letak depan dia. Dan 3 ni pun tak ada kat sini. Nampak? 3 ni pun tak ada kat sini. So, 3 tu pun you kena letak depan macam ni. Faham tak? Faham? So, 2 dengan 3 tu kena letak di depan dia. So, pastikan sebelah kiri dan sebelah kanan kamu sama. Habis, itu saja. So, now, I think we already have the answer class. Okay. Dia punya integrasi dia kan? Dia punya integration, right? This the integration of this. Pengamiran dia adalah ini jawapan dia. So, jadi kamu tak perlu nak kamir dah. Jawapan dia sudah ada dah. So, itu jawapan dia. 2x. So, kamu kena faham kan? Kena ganti ya. So, kalau saya ganti 5. Tengok apa yang saya nak buat. Saya nak ganti 5 dalam sekejap. Kita buat sama-sama cepat-cepat. Tambah berapa ni? Tambah 1. Saya sudah ganti 5 tau. Saya ganti 5, saya dapat 1331 per 2. Tolak. Dan bila saya ganti 4 pula, saya dapat 729. Boleh tak saya darab terus? Saya tak mau nak buang masa kamu. 1331 per 2. Tolak 729. Darab terus dengan 2 per 3. Berapa kelas? Tak ada masalah. Tak ada masalah. You boleh letak decimal. No issue at all. Tak ada masalah. Tapi janganlah letak decimal. Actually, I don't like decimals, you know. You tahu kenapa? Bukan benci decimal. Kenapa saya tak suka decimal? Sebab decimal ni nanti you kena fikir nak bagi berapa tempat perpuluhan. Kalau fraction tak perlu risau. Fraction you langsung tak perlu risau. Berapa tempat perpuluhan you nak bagi, bagilah. Fraction sebenarnya tak ada tempat perpuluhan kan? Guys, this answer settle. Negative 1127 over 3. Saya bagi improper fraction. You nak bagi mixed fraction pun boleh. Negative 42, 1 over 3 pun boleh. Okay guys, settle? Faster, ada lagi 7 minit. Kita boleh habiskan lagi 2 soalan ke? Kalau boleh, kita boleh sampai target kita. Done, Okay, good. Thank you. Okay, ini pun pengamilan juga. Okay, come. We're going to start. Direct. So, saya nak buat pengamilan ni tau. Tengok depan. 4. Bawah dia adalah M. Okay guys, ready? Now, pengamilan ni senang saja kan? Ingat lagi tak? Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, semua tengok depan. So, yang ni. Okay, dengar, relax. I want you to understand, relax this whole concept. So, kita kena ambil dia punya kuasa ni. Kita kena tambah dulu tau. Tambah 1 kan? Dapat negatif 4.
Tambah 1 dapat 94. Dan 94 tu turun ke bawah. Ingat tahu apa yang saya buat? Ambil dia punya indeks dia punya kuasa dia, you tambah 1 dan turunkan jawapan dia di bawah. Okey, 1. Lepas tu you kena masuk dalam kita punya bracket ni, kamu kena differentiate dia. Kamu kena bezakan dia. Dua ni lupakan sajalah. Kalau you bezakan dia, you akan dapat 1/4 ni. Betul tak? So 1/4 tu kena turun bawah. Nampak? So inilah benda yang kamu kena buat. So inilah pengamilan kamu. Dan saya nak letak 4 dengan M. With. Okay. Got it guys? Okay, Dana. Okay. Lepas tu, yang ni tak perlu risau. Okay, ada pelajar tanya soalan dah. Dengar. Okay, dengar sini. Ini pengamilan kita. Okay, I just want to give you one idea. Okay. 2x tambah 3 kuasa 5. Macam mana kita buat pengamilan ni? How do you do this one? 2x plus 3. Indeks ni kena tambahkan, kena tambah 1. Kalau kita tambah 1, dia akan jadi berapa? 6 kan? Terus bagi 6 kat bawah. Letak 6 kat bawah. Tambah 1, letak 6 kat atas, terus letak kat bawah. Lepas tu dalam bracket ni kamu kena differentiate. Jangan lupa tahu, ini adalah integration memang, tapi dalam dia ada differentiation. So kalau you bezakan dia, differentiate 2x, kalau you differentiate 2x, you akan dapat 2. So 2 tu pun kena letak di bawah. Faham tak? Faham tak? Itu idea dia. So samalah, nampak? 95 ni kena tambah 1. Bila you tambah 1, dia akan dapat 94. Nampak 94? Saya selalu letak 94 kat bawah. Faham? Lepas tu you differentiate ni, differentiate tu selalunya ambil nilai sebelah x lah. Kalau you pening sangat, you ambil differentiate tu nilai sebelah x ni. Letak bawah. Faham? Okay? So itu cerita dia. So lepas itu, okay, yang bawah tu you tengok kelas. Yang bawah ni, kalau yang ni you darab, you akan dapat 1 kan. Jadi ini lupakan sajalah, dia akan hilang. Ha? Sebab ini boleh potong kan. Ini boleh potong. 4 dengan 4 boleh potong. Nadi akan jadi positif. Jadi bawah dia akan jadi 1, dia akan hilang. Okay? So jadi kita ada apa kat sini? Kita ada benda ni sajalah. Okay, kita ada benda ni saja. Faham? Okay, so sekarang kerja kita ganti sajalah. Ganti masuk dia. Okay, ganti dia 4. Okay, jom. So kalau saya ganti 4 dalam dia, guna calculator lah, guna calculator. Don't waste your time. Don't waste your time. Ganti 4 means 2 tolak 1/4 4. Okay, 1 kuasa. Okay, you akan dapat 1. Tolak. So ini saya nak ganti M pula. Faham? Okay, mula-mula saya sudah ganti 4. Bila saya ganti 4 dalam ni, saya dapat jumlah dia 1. Yang kedua, saya kena ganti M dalam ni. Nampak? Saya ganti M saja. Nampak? Tu saja saya ganti. So, dia punya kuasa saya lupa dah. Okay, faham? That's all. Faham tak cerita dia? Okay, good. Thank you. Kalau you faham, saya senang. Okay, lepas itu, tengok ni kelas. 65 ni saya pindah sebelah sini. That means 1. Saya letak sini ya. Okay, yang bracket ni pula. Yang bracket ni semua saya nak pindah sebelah sana. Saya nak pindah sebelah sana. Faham tak? Saya susun sajalah. Okay, yang ni saya boleh tolak. 61 minus 65 over 81 berapa? 1 minus 65 over 81. You akan dapat 16 over 81. Ada pelajar kata dia suka, dia he said these questions look very nice, dia kata. Ada pelajar beritahu saya. Okay, faham? Okay, lepas tu kelas, okay, dengar, yang ini sebenarnya kita boleh buat 204, 16 204 dan 81 lah 304. Kan? So jadi kalau saya boleh cantum dia, saya boleh jadikan dia 2/3 04. Faham?
Okay, another good news is, lagi satu lagi, you nampak sudah ada 0.4, sini pun ada 0.4, tapi dia negatif. Okay, saya nak jadikan dia negatif. Kamu ingat lagi tak macam mana nak jadikan dia negatif? Kita belajar dalam tingkatan 3. Okay, kalau you nak jadikan indeks ni negatif, dalam ni you kena terbalikkan saja. Kalau you terbalikkan dia, dia akan jadi negatif. Jadi you bila terbalik, you akan dapat 32 dalam dia. Terbalik tau. Nampak? Saya buat slowly untuk kamu tahu. I never use any extreme method. So sekarang kita sudah habis tahu. Jadi semua ni boleh sama dengan ni. Sebab ini sudah jadi sama. 94 sudah jadi sama. So dia punya dalam dia boleh jadi sama lah. Okay, saya nak darab semua dengan 4. Sebab saya tengok terlalu banyak fraction. Boleh saya darab semua dengan 4. Darab dengan 4. Ini darab dengan 4. Darab dengan 4, you akan dapat 6. Okay, darab dengan 4, you akan dapat 8. Darab dengan 4, you akan dapat M. So your M is 2. Habis, ni jawapan dia. M kamu adalah 2. So take down the answer class. Okay, pasal. Done, eh? Okay, good. So kalau dah habis, saya boleh teruskan. Okay, this is a question B. Saya kena habiskan kelas. Kalau tidak, tak ada masa dah. So I think I complete this question. So this is a 4 marks question. Are you ready, guys? Last one, huh? Okay. Okay, so this one is a straight line. Y is equals to 10 is a tangent. Okay, fine. The curve is, this is your curve. Curve ni dipanggil Y is equals to GX. Okay, ini adalah double prime tau. Double prime maksud dia buat pembezaan 2 kali. Kali kedua. Selalunya kita ada G macam ni. Okay, tengok ni. Dia selalunya macam ni, G. Dia akan jadi G prime. Lepas tu kalau you ambil lagi sekali lagi, differentiate sekali lagi, dia akan jadi G double prime. Faham tak? Ni kan cerita dia. G become G prime and then after that G double prime. Okay, sekarang apa yang dia minta? Ini soalan ni lagi satu soalan yang unik tau. Okay, class, can you start with this first? I want to start with this one first. Okay, semua tengok depan. Okay, kalau saya dengar sini ya, kalau saya integrate dia, integrate. Sebab ini adalah differentiation tau. Kalau kita pergi terbalik, dia akan jadi, sebab kita nak cari GX tau, kita nak cari GX. Nampak? Dia suruh cari equation dia. Faham? Kita nak cari balik GX. Okay, kalau saya buat integration double prime, dia akan balik kepada GX, G prime. Faham tak? Kalau saya buat integration untuk double prime, dia akan jadi kepada G prime. So, jadi saya nak integrate sebelah sini, saya nak integrate sebelah sini. Faham? So, dua-dua belah saya nak integrate. Okay, saya akan dapat G prime X. Sini you akan dapat, bila you buat integration dia, you akan dapat negative 4X plus C kan? Mesti kena ada C. Okay, lepas tu, boleh tak you nampak ni? Okay, dia kata G prime X, G prime 1 is equals to negative 8. Maksud dia, G prime negative 8. Yang dalam ni adalah nilai X. Jadi nilai X ni kamu boleh ganti dekat sini 1. Dan G prime ni you boleh ganti dekat sini negative 8. Faham? You boleh ganti guna tu. So maksudnya ini adalah negative 8. Negative 4. X kamu adalah 1. Tambah C. Kan? Sebab ni X kamu 1. Negative 8. Faham tak? Okay. So saya ganti. Lepas tu kalau saya pindah sebelah sana, saya akan dapat C saya adalah negative 4. Guys, please follow me ya. So jangan keliru. Okay, saya sudah berjaya dapat G prime. Negatif 4X, C kita pun negatif 4. So saya sudah berjaya dapat G prime dulu. Faham sampai sini? Class, any problem here first? Anybody got problem? Let me know. Okay, good. Tak ada. Okay, bagus. Okay, sekarang saya nak ambil G prime pula. Ini, saya nak buat integration balik. I want to integrate again to get the G pula. Okay kan? Okay, jom kita buat.
Okay, kalau saya integrate G prime, dia akan menjadi GX. Okay, faham sampai sini? So, jadi kamu sudah berjaya dapat GX, tapi kena cari C pula. Itu problem kita sekarang. Okay, faham sampai sini kan? Okay, good. Thank you. Okay, sekarang kerja kita apa tahu? Nak cari G prime. Tapi ada satu lagi benda yang kita belum guna lagi. Okay, kelas. Dia kata 10 ni, Y sama dengan 10 ni adalah tangent tau. Y sama dengan 10 ni adalah tangent. Okay, dengar balik ya. Saya nak buat bantu kamu macam ni. Okay, ini katakan graf dia. Okay, tangent ni selalunya berada kat bawah ni lah. Sebab Y sama dengan tangent kan. Ni Y sama dengan 10. Okay, siapa yang boleh bantu saya? Ini apa benda ni? Siapa yang boleh bantu saya? Apa benda ni? Anyone? Ini apa benda ni? Ini adalah apa dia? Ini adalah garis yang tangent yang berada di bawah ni. Itu adalah yes, differentiation juga. G prime X kosong. Betul tak? Ingat tak? Ingat lagi tak kelas? Dekat bawah ni, okey, selalunya ingat kelas, kita tengah cek kita punya dy dx akan bagi kita gradient. Dy dx kita sebenarnya adalah gradient kan? Dy dx kita adalah gradient, betul tak? So dekat bawah ni dia punya gradient adalah kosong lah. So jadi G prime kamu adalah kosong. So jadi kita kan sudah ada G prime ni, G prime ada ke atas ni. Kan kita kan ada G prime, so ganti G prime kamu. Negatif 4x tolak 4 sama dengan kosong. So, jadi kita boleh selesaikan dia sampai dapat X kita lah negatif 1. Kan? Okay, X kita lah negatif 1. Okay, sekarang, you nampak tak? You sudah ada Y, kamu sudah ada Y, dengan kamu sudah ada X. Okay, sebenarnya Y ni, kalau you nak tahu Y tu sebenarnya apa tahu? Tengok atas. Y sebenarnya adalah GX lah. Y kamu lah GX, betul tak? Tu nampak? Y kamu lah GX, kan? So, sekarang kamu sudah ada GX, nilai GX kamu berapa? Okay, saya tulis kat sini lah. Kamu sudah ada GX, kamu adalah 10. Y kamu lah Y10 atau GX10 dengan nilai X kamu lah negatif 1. Guna benda ni ganti dalam atas dan you akan dapat dia punya C dulu. Okay, jom kita ganti 10. So this is negatif berapa ni? So this is negatif 2 plus dia akan dapat 2. So C kamu adalah 8. Guys, please double check my answer. So saya sudah berjaya dapat GX. Okay, done. So this is your answer of GX. Habis. See how unique is the question. Okay guys, I want you to copy this. So I will continue with you class. There will be one more schedule is coming out soon. Okay. So saya akan bagi kamu satu lagi schedule di mana saya akan buat extra class untuk kamu lagi. Okay, kebat tu lagi satu cerita, saya akan buat extra class untuk kamu. Okay, kelas-kelas tu akan jadi lewat malam. So jangan marah saya. So kalau you tak boleh datang pun tak apa, saya akan record masuk dalam saya punya channel. Siapa yang nak datang. Okay. Faham? So I will update you once I ready the schedule. I think by tomorrow I can ready the schedule for you guys. Okay. So guys, I think that's all for today. I will continue with you in next lesson. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.